A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azizul hakim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi bidawatil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dalam bab kitab yang kita baca ni, seterusnya masuk bab berkenaan syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Lepas kita belajar di antara syarat wajib sembahyang, yang masuk dalam bab syarat-syarat sah sembahyang. Yang pertama di antara syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Di antara perkara sah sembahyang ni kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni sepakat ulama tak khilaf dalam menyatakan bahawa syarat sah sembahyang. Tuhan sebut dalam Al-Quran di antara dalil ialah yang mana diwajibkan tentang menghadap kiblat ni dalam keadaan sembahyang seseorang tu. Tuhan sebut wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di mana sahaja kamu menghadap, adalah kamu palingkan wajah kamu kepada arah Masjidil Haram. Itu di antara dalil lah yang kata bahawa menghadap kiblat ni di antara perkara yang jadi sah sembahyang. Maka menghadap kiblat ni sepakat ulama. Maknanya kalau nak sembahyang, sah sembahyang ni wajib untuk menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, maka tak sah sembahyang dia. Malaikat dikecualikan dalam dua keadaan. Dikecualikan, dimaafkan tak menghadap kiblat ni dalam dua keadaan. Yang pertama, sembahyang di dalam ketakutan, dipanggil sembahyang siddatul khauf. Zaman dulu dipanggil sembahyang dalam peperangan. Ini dipanggil sembahyang siddatul khauf, sembahyang di dalam ketakutan, ketakutan yang bersangatan. Maknanya sembahyang peseng ni jadi maafkan daripada menghadap kiblat. Untuk menghadap kiblat tak apa. Contoh sembahyang perang, zaman dulu perang kan. Zaman dulu perang dia pakai pedang, maka mesti menghadap dekat dengan musuh. Dan ni tak apalah jauh, kita tembok kat senapang pakai apa, sembahyang tu agak dah senang lah. Tapi walaupun begitu, kaedah fiqhnya dikecualikan daripada menghadap kiblat. Maka tengah sembahyang tu, tengah perang sembahyang kau, maka sembahyang ni tak menghadap kiblat, maka dimaafkan. Yang pertama. Yang kedua, dimaafkan sembahyang sunat atas kenderaan bagi orang yang musafir. Orang buat musafir sembahyang sunat, maka sembahyang sunat ni tak menghadap kiblat tak apa, dimaafkan. Kalau sembahyang fardu, sembahyang wajib, kena menghadap kiblat kau, walaupun atas kenderaan, walaupun musafir. Yang ni kita sebut sembahyang sunat. Dia faham tak? Sembahyang sunat contohnya kita mulazamah sembahyang sunat, kata sembahyang sunat duha, sembahyang semua sunat duha. Lepas tu kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, maka naik kereta, naik kenderaan. Kita pun nak cepat, tak mau berhenti dah, maka boleh sembahyang dalam kereta tu lah. Allahu Akbar, akad takbir. Lepas tu akad takbir ni tak menghadap kiblat, tu dimaafkan. Rokok tidak sujud tu buat isyarat lah. Bukan nak sujud turun bawah pula, sujud turun bawah daripada kawasan kereta jangan berlanggar. Maksudnya tengok kereta tu main sunat. Allah akad takbir. Dan rokok buat isyarat, tidak buat isyarat, doa tu isyarat. Contohnya, maka dalam keadaan ni dimaafkan daripada menghadap kiblat. Tapi kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu, tidak boleh kena menghadap kiblat, iaitu waktu nak akad takbiratul ihram tu. Kita bermusafir, katakan naik bas, naik apalah, naik Kuala Lumpur, maka tiba-tiba masuk waktu sembahyang, maka walaupun sembahyang fardu dia kena menghadap kiblat juga. Terutamanya waktu takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Lepas pada tu tak menghadap kiblat apa lah. Macam tengok Mekah tu lah, naik kapal terbang tu. Maka kena menghadap kiblat waktu takbir tu dulu. Berlainan sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat ni dikecualikan daripada menghadap kiblat. Maka dualah sembahyang yang dimaaf daripada menghadap kiblat. Yang pertama sembahyang siddatul khauf, sembahyang dalam ketakutan.
Yang kedua, semayang sunat atas kenderaan bagi orang musafir. Kalau orang tak musafir tak boleh. Ni orang musafir yang cukup marhalahnya. Cukup kilometernya, cukup tempat nak pergi tu, jarak dia. Maka dia maaf ketika tak menghadap kiblat. Tapi kalau lain pada masalah ni tak boleh. Sebab tu semayang dalam ketakutan ni, dia bukan saja dimaafkan dengan menghadap kiblat, bahkan berlaku gerakan yang banyak pun dimaafkan. Contohnya tengah semayang rumah terbakar. Maka timbul perasaan takut. Tu sudah tu kau juga lah. Maka kita berjalan dengan berlaku pergerakan yang banyak. Jalan teh-teh keluar tu. Sebab kau tunggu ketika tu mungkin rumah kita terbakar, maka dengan kita mati sekaligus. Maka boleh jalan. Nak berhenti semayang tak boleh. Maka jalan keluar tu, maka semayanglah luar. Sudahkah semayang di luar, di tempat yang selamat tu. Maka ni disebut juga sebagai semayang siddatul khauf, semayanglah ketakutan. Dimaafkan berlaku pergerakan yang banyak, pergerakan yang kasar. Ni nak katakan tak tadilah. Keadaan biasa tak boleh buat gitu. Ini keadaan siddatul dalam ketakutan. Ataupun contohnya kita pergi kebun. Pergi kebun, masuk waktu semayang, kita semayang lah. Tiba-tiba nampak binatang buah mari dalam kebun kita. Ular ke apa tak kira. Kalau tunggu situ, ular tu mari sterik lah kita tu, nak patut kita. Maka dia boleh berjalan, bergerak dengan pergerakan kasar. Melangkah dengan langkahan yang banyak. Pergerakan kasar, lari, menyelamatkan diri. Tapi semayang lah. Lepas tu sempurnakan semayang tu. Tak boleh berhenti nak batas semayang, tak boleh, hukumnya haram. Sebab untuk membatalkan semayang. Cuma dimaafkan berlaku pergerakan yang banyak, pergerakan kasar. Ini kaedah-kaedah semayang dinamakan semayang siddatul khauf. Semayang dalam ketakutan. Yang kedua kita sebut tadi ialah berkenaan dengan semayang sunat. Di atas kenderaan bagi orang yang bermusafir. Dia dimaafkan daripada menghadap kiblat. Baik. Maka sepakat ulama kata sah semayang ni kena menghadap kiblat. Maka dalam masa menghadap kiblat ni ada 4 martabat, 4 keadaan. Yang pertama, mengetahui ia seseorang akan kiblat dengan yakin. Artinya dengan sendirinya, iaitu baru melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia dengan anggotanya. Martabat yang pertama dalam nak mensahkan menghadap kiblat ni ialah kita kena tahu kiblat tu dengan yakin. Maknanya kiblat ke arah ni, yakin ke arah ni. Ke arah depan kita ni. Tu kena yakin. Ni yang pertama lah. Yakin tu dengan makna dengan sendirinya, iaitu dengan baru melihat ia akan Kaabah, tengok sendiri Kaabah. Ni kalau kita pergi Mekah. Pergi Mekah tu kan, masuk Masjidil Haram tu, Kaabah cokor kita nampak. Tu semaya kena ngadap Kaabah tu. Kalau macam kita jauh ni, ngadap arah ni saja je. Arah dia saja. Sebab tu kalau pergi Mekah, kalau kita keluar sikit tubuh daripada Kaabah tu, maka tak sah. Sebab apa? Sebab nampak dengan mata lendai kita ain Kaabah tersebut. Tapi kalau tempat jauh macam Malaysia, kita kampung kita ni, kalau tak nasib ni, maka ngadap arah dia je. Yang kita ngadap tu sebahagian dia anggota kita kena ke Kaabah. Tu memadai. Tu sah memadai. Tapi kalau di Mekah tu nampak ain Kaabah dia tu, mesti ngadap 100% ke arah Kaabah tu. Ini martabat yang pertama. Dengan baru melihat Kaabah tu sendiri ataupun boleh sentuh Kaabah tu. Ini orang panggil yakin ni. Ini martabat yang pertama. Yang keduanya, dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan, yang mengetahui akan kiblat dengan sendirinya. Martabat yang kedua, kita tak nampak Kaabah, tak sentuh Kaabah, tapi dengan cara kita dengar khabar, cerita orang yang kita boleh percaya. Dia ni siqah, dia cakap pelawak, dia cakap nipu, dia ada bom, dia orang yang kepercayaan, dia khabar kita kiblat arah ni. Maka kita menggunakan pedoman percakapan dia tu kiblat arah tu. Lalu kita semayang ngadap kiblat ke arah tu, maka sah semayang kita. Walaupun martabat yang kedua ni bukan datang keyakinan daripada diri kita. Cuma kita ngadap sterik ni sebab apa? Sebab dengar daripada mulut si A, si B, dia ni orang yang kepercayaan. Si A, si B ni dok pelawak, dok nipu, dok bohong. Kita tahu lama ni memang ada cakap lawak ni. Maka ikabah kiblat sterik, kiblat belah kanan, kiblat belah kiri. Lalu kita pedomankan apa yang kita kata ni, kita pun semayang kat arah ngadap kat arah tu. Maka sah semayang kita. Kita faham tak? Sah semayang. Ni martabat yang kedua. Martabat yang ketiga pula dengan istihad. Ia akan kiblat. Yang ketiga kita istihad sendiri.
Mana yakin tak yakin, kemudian orang waktu nak percaya pun tak ada. Maka yang ketiga ulama fiqh kata kena istihad. Istihad ni kita tentulah. Nah, tengok keadaan kiri kanan atau bawah, oh kita istihad kita, bersungguh kita rasa kiblat ni belah kanan. Kita mayang belah kanan. Mayang belah kanan. Kawan kita dia tengok istihad belah kiri, dia mayang belah kiri. Pak ni pula dia tengok istihad seterik, dia ngadak seterik. Ni dalam keadaan dia tahu ke arah mana kiblat tersebut. Ni faham tak? Maknanya martabat yang ketiga ialah dengan istihad kita sendiri arah mana kiblat tersebut. Sebab tu pernah berlaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang bersahabat bermusafir. Dia musafir, tiba-tiba sampai satu tempat, tak tahu arah mana kiblat. Masih tahu kat mana kiblat. Lalu 3 orang ni beristihad. Dia beristihad. Si A, seorang sahabat ni kata seterik, dia ngadak seterik, dia kata seterik kiblat ni. Nombor 2 kata belah kanan. Nombor 3 belah kiri. Maka dia semayang mengikut istihad dia masing-masing tu. Lepas selesai semayang, dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi. Maka dia jumpa Nabi, Nabi kata betul belaka tu. Betul belaka. Ngadak seterik pun betul, ngadak belah kanan pun betul, ngadak belah kiri pun betul, sebab istihad. Ni dah masalah kita tak tahulah. Maknanya martabat yang pertama kita tak tahu secara yakin mana kiblat. Kemudian orang yang kepercayaan pun tak ada ketika tu nak khabar kita, nak rakyat kita kiblat ke arah mana. Maka yang ketiga ialah dengan melalui istihad kita sendiri. Ke arah mana kiblat tersebut. Maka bila kita beristihad, kita boleh gunalah istihad kita tu. Hatta nak sembahyang Jumaat sekalipun. Sembahyang Jumaat, Tok Imam kata seterik kiblat yakin istihad dia. Makmum seorang lagi dia kata dah aku belah kanan. Makmum yang kedua kata dah aku belah kiri. Lalu tiba-tiba sembahyang Jumaat, tak apa faham? Boleh sembahyang Jumaat tu. Tok Imam ngadak seterik, seorang makmum ngadak belah kanan, seorang ngadak belah kiri. Bab istihad kiblat belah tu. Maka dia ikut Tok Imam tu. Allahu akbar, Tok Imam takbir ya kat takbir. Tok Imam rokok ya rokok. Rokok masing-masing rokok Mana rokok belah kanan, rokok belah kiri, Tok Imam rokok seterik. Boleh faham tak? Maka hukumnya sah. Boleh dan dia menjadi sah ketika sembahyang tersebut. Kerana syarat yang keempat ni, syarat yang ketiga ialah dia boleh beristihad. Beristihad mengikut kemampuan dia tu lah. Baik. Sebab tu dalam masalah istihad ni banyaklah hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ayat mana dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin fazilmatum falam nadri min qiblatin. Dia kata adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang gelap, yang kami tak tahu mana arah kiblat. Lalu semayanglah kami mengikut istihad kami. Maka masa semayang mengikut istihad dia, sebab kiblat tak tahu ke arah mana. Lalu mereka beristihad lah. Lalu pun semayang mengikut istihad. Lalu tunggu ayat panazala, tunggu ayat Tuhan, fa'ain nama tuallu fasamma wajhullah. Di mana saya kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah, yang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ni, maka para ulama kata kita boleh beristihad dalam menentukan arah kiblat kita. Ada 3 syarat dalam bab untuk menentukan arah kiblat tu. Maka 3 syarat ni kena tertib. Kena tertib mengikut susunan. Yang pertama, mesti dengan yakin dulu. Tidak ada kemampuan untuk menentukan kiblat dengan yakin, baru pindah martabat yang kedua dengan kepercayaan. Orang percaya tak ada ni, tak ada percaya. Bagi martabat yang ketiga, kita istihad sendiri ke arah mana kiblat. Nak lompat ambil nombor 3 lalu tak boleh. Dia mesti ikut susunan dia tu. Ini syarat dalam menentukan arah kiblat. Habis tu. Kemudian yang keduanya, syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Yang kedua ialah menutup aurat. Syarat sah sembahyang yang kedua ialah kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Apa dia aurat? Kata ulama, aurat ni benda kurang, kekurangan. Syarat sebut benda aurat ialah sesuatu yang wajib disembunyikan dan haram dilihat. Ni aurat dari sudut syarak. Maknanya sesuatu yang mesti disembunyikan, yang wajib disembunyikan dan haram kita tengok. Pengertian dalam kitab fiqh pula, terutama dalam bab berkait dengan sembahyang, ialah
pengertian itu dari sisi syarak ialah yang berkaitan dengan semayang ni menurut pandangan jumhur ulama, iaitu disyaratkan tutup aurat sekalian yang tak mampu, yang terdaya oleh seseorang yang nak semayang. Sekalipun ketika berada dalam sendirian dalam tempat gelap sekalipun. Maksudnya ada pengikut pengertian semayang, para ulama fiqh kata aurat ni wajib tutup dalam keadaan terdaya, dalam keadaan ada kemampuan nak tutup tu. Kalau tak ada kemampuan nak tutup, maka dah tutup lah aurat tu. Pas semayang wajib kena semayang kok. Mungkin berlaku semayang kat telanjang ke apa semua sekali lah, tapi wajib kena semayang. Cumanya syarat tutup aurat ni dalam keadaan ada kemampuan. Mampu kok ada benda tutup aurat boleh. Tapi kalau tak mampu nak tutup, maka tak wajib tutup. Tak wajib tutup, tapi semayang kena buat kok lah. Baik. Dalil yang menyatakan wajib tutup aurat ni Tuhan sebut khuzu zinatakum inda kulil masjid. Dalil yang kata wajib tutup aurat di semayang ni, khuzu zinatakum inda kulil masjid. Ambillah olehmu zinatakum akan perhiasan kamu inda kulil masjid, ketika-ketika kali nak pergi masjid. Tuhan kata mu ambillah pakaian kamu tu tiap kali nak pergi ke masjid, maknanya nak pergi semayang masjid, tutup aurat. Ni dalil nak kabarnya aurat tu wajib ditutup. Disebutlah hadis wala yaqbalullahu, Allah Taala tak menerima solatan ahadikum, semayang solat kamu haidan ilal bikhimar, yang mana tidak tutup kepala mereka. Ini orang perang lah. Semayang Tuhan tak terima dalam keadaan kepala tak tutup. Orang perang, yang mana kepala di atas aurat yang wajib ditutup. Maka ni dalil-dalil nak sebut bahawa sesungguhnya tutup aurat ni di antara perkara yang mensahkan semayang seseorang. Baik. Iaitu dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia akan kelihatan warna kulit, maka ditutup akan dia pada pihak atas dan kelilingnya. Aurat ni, tutup aurat ialah dengan sesuatu yang suci. Kalau tutup dengan benda najis tak sah. Tutup tu dengan benda suci yang menegah akan kelihatan warna kulit. Maka tutup tak nampak warna kulit. Kalau kita tutup tiba-tiba nampak warna kulit, tak sah tak? Apakah pakaian yang nipis kotak contohnya, nampak warna kulit, maka tak sah semayang kita. Sebab syarat tutup aurat ni jangan menampakkan warna kulit. Sebab tu kena pakai pakaian tebal. Kalau kita pakai nipis, nampak kulit, nampak warna kulit, maka semayang kita batal, semayang kita tak sah. Tapi kalau pakai tebal, tak nampak warna kulit, cuma nampak bentuk tubuh badan. Cara puang, dia pakai kain mayang tebal dah, tapi kain mayang tu rapat, nampak pinggung, nampak pinggang, nampak dia pakai rapat, ketat kan. Dan semayang molek tebal tu, maka hukumnya makruh dalam semayang. Luar semayang hukumnya haram, ijma' tak khilaf. Dia pakai pakaian molek dah, tutup kan tebal pakaian tu, faham kan? Tebal. Tapi pakai ketat. Ketat tu menampakkan bentuk tubuh dia. Tak nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit tu haram lah, semayang tak sah. Maka dalam semayang hukumnya makruh. Luar semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai gitu pergi pasar, pergi kedai, lebih dari rumah, maka ijma' ulama kata haram. Sepakat ulama tak khilaf. Dia faham tak? Orang puang. Sebab tu kena berhati-hati sikit bini kita, anak puang kita, jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Dia pakai molek dah, baju tebal, seluar tebal, kain tebal, tapi baju dia pakai tu ketat, menampakkan bentuk tubuh, tak nampak warna kulit, nampak bentuk tubuh. Luar semayang hukumnya haram. Dalam semayang makruh. Nampak pinggang, pok punggung, pok peha, pok betih rapat. Kalau seluar kain tak kira lah, maka hukumnya haram. Lepas tu kena berperhatian, kena ingat molek dalam bab ni. Sebab Nabi sebut hadis peringat kita akhir zaman, penyakit ni orang tak jaga. Nabi sebut hadis tu, Nabi kata aku tak temu di zaman aku, tak pernah aku jumpa zaman aku, tapi akan berlaku di akhir zaman dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Yang pertama, penguasa, pemerintah yang ada kuasa menzalimi rakyat dia, seumpama menggunakan cemeti memukul binatang ternakan. Yang pertama Nabi sebut akan berlaku selepas berlaku mati kayak gini.
dua kumpulan, dua puak ni tak aku jumpa di zaman aku. Aku dah tengok di zaman aku. Yang pertama, satu kumpulan pemerintah, penguasa yang diberi kuasa bagi untuk memerintah. Orang ramai beri kuasa ke dia untuk jadi pemimpin, menjaga kerja-kerja orang Islam. Tiba-tiba guna kuasa dia ni menzalimi rakyat. Seumpama Nabi kata menggunakan cemeti pemiak tu memukul binatang ternakan, katok kuda, katok kambing. Ni tak ada zaman Nabi. Nabi akan berlaku di akhir zaman, dia menjadi penghuni neraka. Yang kedua, satu kumpulan, ya, yang mana kumpulan yang kedua ialah orang perang tak menutup aurat, menyikat rambutnya, menyikat rambut seperti diikat sepesanggur, seperti goh yang berada di atas belakang unta. Dah, maka tak pernah berlaku di zaman aku, tapi akan berlaku di zaman mutaakhir, di akhir zaman. Maka dua golongan ni akan jadi penghuni neraka. Lepas tu nak kabulnya kita tutup aurat ni wajib. Yang kata tak wajib pula hukum Allah Ta'ala, Tuhan suruh. Tuhan suruh. Jangan pula kita faham tak apa dia tutup aurat. Sikit-sikit tak apa, asal sembahyang bas sudah. Tu bab lain. Sembahyang wajib, tutup aurat wajib. Kena buat belaka. Ini perintah Allah Ta'ala. Kalau kau puang kau aurat di seluruh tubuh, belakang muka, dua tapak tangan. Wak ni je boleh dedah. Wak lain boleh tutup belaka. Yang dedahnya muka, dua tapak tangan. Tumit, kaki, tu kena pakai stoken, tutup aurat belaka. Kepala matlah lagi. Rambut tu semua sekali. Anak tekak, semua tu semua tutup lah. Sebab ulama kata ini perkara yang diwajibkan oleh syariat. Tuhan sebut suruh tutup. Melabuhkan jilbab kamu. Menutup aurat kamu. Ni buat Tuhan suruh. Baik. Maknanya dari sudut semayang ni, tutup aurat ialah dengan sesuatu yang suci. Yang mendegah buat kita tutup tadi tu akan kelihatan warna kulit. Tak apa warna kulit. Kalau kita pakai baju, pakai kain pelekat, tiba-tiba nipis apa warna kulit, maka tak sah semayang kita. Sebab itu maksudnya perkara yang mensahkan semayang. Maka ditutup akan dia pada pihak atas dan kelilingnya. Nak tutup kat mana aurat dalam semayang ni? Dia kata tutup pada pihak atas dan kelilingnya. Maksudnya daripada atas jangan nampak aurat waktu semayang. Keliling kita jangan nampak. Kok bawah tak apa. Contoh, kita tak pakai baju. Tak pakai baju, pakai pelekat je semayang. Kita pun semayang lah. Fardu takdirnya waktu rokok tu, contoh fardu takdir waktu rokok, kita letak seorang depan kita ni, tengok rokok ni, dia akan nampak. Contohnya belakang kita ni, di lubang ni tak rapat. Kalau kita tuan, kalau kita akan pelekat, kita seluk dia di lubang. Takdir nampak, lubang sampai seterik nampak. Maka semayang kita batal. Semayang kita batal. Sebab ukuran hukum aurat dalam semayang ni yang jadi batal ialah dilihat daripada atas. Contohnya lah semayang tengah padang tu orang naik atas terbang kan. Tak pakai baju. Dia seperang ni nampak lurah ni. Kata contoh gitu. Maka semayang kita batal. Yang kedua keliling. Keliling anggota kita. Itu badan kita ni. Macam mana? Kalau kita sujud, tiba-tiba kesok kain dedah aurat. Orang nampak, maka batal. Tapi kalau nampak ke bawah, tak batal. Dia semayang, kiam, tulang rumah kita tu latar kayu. Ada orang ngakuk bawah rumah. Ngakuk bawah rumah, tulang semayang kita diri tengah, celah-celah antara dua latar. Dia renggang sikit ya. Dia pun tengok ke atas, nampak aurat kita. Tu tak batal. Tu tak batal. Sebab syarat aurat dalam semayang ni batal dilihat melalui atas dan melalui keliling dia. Tengok ke bawah, tu tak batal. Dia faham tak? Tu tak batal. Sebab tu kalau dedah waktu semayang ni, aurat kita ni, selain daripada angin, walaupun tutup segera, maka hukumnya batal. Contoh tengah semayang. Mayang. Lalu kita sujud, cucu kita ngakak, dia pun selok kain kita. Selok sampai dekat aurat. Kalau kita tengok orang lelaki antara pusat dan lutut. Lalu kita tutup segera, maka hukumnya semayang kita batal serta-merta ketika itu juga. Kena berhenti kat takbir mula. Tapi kalau terbuka dengan sebab angin, terbuka aurat dengan sebab angin, kita memayang sebelah tekak, tiba-tiba hari itu kuat angin tiup. Angin tiup kuat, seloklah kain kita, nampak kat lutut, kat beti, kat peha. Selok. Lalu segera tutup lalu, maka dimaafkan lagi. Tapi kalau lock, biar sejuk sikit, masuk angin sekejap, biar sejuk, baru tutup, baju dia batal.
Faham tak? Nak sebut ni dalam masalah terdedah aurat tak sengaja, tengok siapa yang buat. Berlaku lain daripada angin, maka batal sembahyang. Nah, terdedah benda tu sebab lain daripada angin, maka sembahyang batal. Tapi terdedah sebab angin, tengok dulu. Kalau kita tak tutup lalu, baru dia batal. Tapi kalau tutup segera, tu dimaafkan. Faham tak Angin ni sama ada angin biasa, angin luar tu lah, ataupun angin di kipas angin ni. Itu dimaafkan dengan syarat tutup lalu. Tapi kalau biar sejuk sikit, musim panas ni biar angin masuk sikit, dak sikit lawa sikit, batal. Tapi lain daripada angin, dia batal serta merta. Kena berhenti, kena akad takbir balik. Boleh faham tak? Baik. Kemudian syarat menutup aurat ni tebal dan tidak jarang kita sebut tadi. Wajib tutup dengan tutup aurat ni dengan kain yang tebal. Tebal lah, jangan menampakkan warna kulit kain kita tu, warna kulit anggota kita tu. Jangan nampak gitu. Jangan nampak. Baik. Kemudian bermula aurat atas 3 bahagi. Aurat ni ada 3 bahagi. 3 bahagian. Pertamanya, aurat laki-laki yang merdeka, ada ia atau hamba orang, maka itu barang antara pusat dan lututnya. Aurat ada 3 jenis, 3 bahagian, ingat boleh. Aurat-aurat ni ulama fiqh kata 3 bahagian. Bahagian yang pertama, aurat yang dikenakan pada aurat laki-laki yang merdeka. Orang lelaki merdeka ni macam kita ni lah. Ataupun dia ni hamba orang tapi orang lelaki. Atau orang merdeka. Yang kedua hamba orang tapi orang lelaki. Maka iaitu barang antara pusatnya dan lututnya jika dalam semayang. Maka aurat 2 golongan ni, orang lelaki yang merdeka, lelaki hamba orang, dalam semayang aurat dia antara pusat dan lutut. Maksudnya kalau kita semayang, tak pakai baju, tutup pusat dan lutut, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, sah semayang kita. Semayang sah dari segi hukumnya. Tapi segi adat, tak beradat tu bab lain lah. Saya nak khabar sah semayang tu. Tapi jangan pula tak pakai baju, tak semayang, tak comel pakai tengah adat Tuhan kan. Kalau pergi pasar minggu pakai baju ke gamuk tak pakai baju. Berani tak pergi pasar minggu nak upah 10 riyal, pergi pasar minggu tak pakai baju. Berani tak? Tak gamuk. Matlah nak ngadak Tuhan. Cuba bayang, gamuk ke kita ngadak Tuhan tak pakai baju. Pergi pasar minggu pun tak gamuk. Nak pergi kedai ruci tak gamuk tak pakai baju. Tiba-tiba semayang gamuk tak pakai baju. Tubuh ngepanang, ngekurak macam-macam lagi. Ngadak Allah Ta'ala. Tak boleh gitu lah. Tapi nak sebut ni, dari segi hukumnya sah, bukan tak sah. Tapi tak beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya semayang tu kena buat molek. Pakai baju mahal-mahal, beli barang mahal-mahal apa? Bak semayang ngadak Tuhan. Bak Tuhan wizki kita. Tuhan wibitih kita, wizki kita, wih nikmat banyak mana. Tiba-tiba bak semayang, pakai baju pagoda je, meriaslah. Tak, gamuk kita. Pakai baju pagoda dia meriah. Pagoda tu pun nak cari dengan teliti. Naik jeragak. Kemayang. Di pak lain comel. Allah, pergi jabak kau pakai baju mahal, jenis polo. Ratus-ratus ringgit selah. Tapi semayang baju 5 riyal. Tu pun kau naik jagak kau pakai baju. Jadi kita ni tak bersyukur atas nikmat Tuhan. Patutnya semayang tu lah pakai bayang mahal. Tak apa? Sebab Tuhan rezeki kita molek. Rezeki banyak. Piti banyak. Maka balah bersyukur atas rezeki Tuhan ni, beli pakaian mahal-mahal untuk semayang. Piyah mahal-mahal. Baju mahal-mahal. Kayak pelekat tu beli pelekat mahal. Sebab apa? Nak tanya syukur pada Allah Ta'ala. Sebab aku nak ngadak dia ni. Nak semayang. Nak ngadak. Nak berdialog dengan Allah. Tu kita kena faham. Tapi tak kita ni. Kita buat lain mahal. Pergi kerja. Raya. Raya. Beli baju mahal-mahal. Nak pergi kerja. Baju mahal-mahal. Mayang baju murah. Tak akan baju pun ada setengah tu. Tapi nak kata hukumnya, tutup aurat antara pusat dan lutut bagi orang lelaki merdeka dan orang dan hamba orang dalam semayang, aurat sekadar tu je. Aurat antara pusat dan lutut. Dan pada berhadapannya, berhadapan sama-sama laki-laki atau dengan perempuan yang mahram, yang haram kahwin. Maka jika berhadapan dengan perempuan yang ajnabi, baik. Maksudnya dalam semayang, aurat kita orang lelaki atau pusat dan lutut. Dan gitu juga kalau kita bersama dengan orang lelaki dan semengapuang yang hal kahwin dengan kita.
Maknanya aurat kita dengan sama-sama lelaki, pusat dan lutut juga. Aurat kita dengan orang puang yang haram kita kahwin. Siapa dia? Mak kita, toki kita, tok kita lah kata. Ke bawah anak kita, cucu kita, cicit kita bawah lah yang haram nikah kita. Maka aurat ialah antara pusat dan lutut. Maknanya dedah tubuh dah apa. Boleh faham tak? Maksudnya kita orang lelaki ni dia beza aurat dalam semayang, aurat luar semayang, aurat dengan orang puang yang halal kahwin, orang puang yang haram kahwin. Tidak sama. Kata pusat dan lutut tu ialah aurat dalam semayang. Yang kedua, bersama lelaki sama lelaki. Geng-geng kita orang lelaki belaka ni. Tutup pusat dan lutut. Ada apa lah? Ataupun untuk sama kita ni orang puang juga, tapi puang ni haram kahwin kita. Tak boleh nikah kita. Yang tak boleh nikah kita ada 3 jenis. Pertama dipanggil haram di sudut nasab. Yang kedua dipanggil haram di sudut radha'ah, susuan. Yang ketiga haram di sudut berambil-ambilan. Nasab ni maknanya adik-beradik kita, adik kakak puang kita tu. Haram kahwin tu. Maka aurat kita dengan dia antara pusat dan lutut. Mak kita, tok kita lah kata. Ini segi nasab, haram segi nasab. Anak kita, cucu kita, cuik kita puang tu, ni orang panggil haram di segi nasab. Ni aurat antara pusat dan lutut je. Yang kedua, haram dari sudut radha'ah. Radha'ah ni panggil susuan. Adik-beradik susuan, mak susuan, tok susuan, toki susuan, anak susuan, cucu susuan. Ni orang panggil haram dari sudut radha'ah berlaku. Maka kita aurat kita dengan dia pusat dan lutut lah. Nikah tak boleh. Cumanya saka je tak boleh. Dah hukum sama macam adik-beradik lain juga. Cuma saka tak boleh. Ni orang panggil adik-beradik susuan. Aurat kita dengan dia antara pusat dan lutut juga. 2. Yang ketiga, haram dari sudut berambil-ambilan. Haram dari sudut berambil-ambilan. Maknanya macam tua dengan natu. Ini haram mu'abbad, haram selama-lamanya. Maknanya kita dengan dia aurat antara pusat dan lutut. Mak tua kita. Kita mak tua kita, aurat ni pusat dan lutut. Natu kita pusat dan lutut. Ni haram mu'abbad, haram selama-lamanya. Walaupun kita panggil bekas tok tua kita, bekas natu kita. Bekas tok tua bekas natu, maka haram sama je. Ni nak khabar bahagian yang pertama aurat kita orang lelaki ni. Baik. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, kalau depan dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing, perempuan asing ni perempuan yang boleh nikah kita, paling dekatnya ialah sepupu kita lah. Paling dekat kita sepupu kita, perempuan asing sepupu kita. Maka iaitu aurat ni sekalian badannya, aurat kita seluruh badan. Ingat molek. Kalau kita berhadapan dengan perempuan yang halal kahwin dengan kita, maka aurat ialah seluruh badan kita wajib kena tutup. Faham lagi? Pusat dan lutut tu dalam semayang. Pusat dan lutut kalau sama-sama orang lelaki. Pusat dan lutut kalau kita berhadapan dengan puang yang haram kita kahwin. Dia faham tak? Tapi kalau kita bersama berdepan dengan puang yang halal kita kahwin, contoh pada dekat sepupu kita, maka aurat kat mana? Aurat seluruh tubuh. Maksudnya pakai baju lah. Kena pakai baju, kena pakai molek. Jangan pakai pelekat saja, jangan pakai tuala saja. Maka hukumnya haram. Sepupu kita nampak tubuh kita tu. Sepupu matalah kalau kita pergi luar, nampak siapa luar, kena pelekat saja. Jirang sebelah kelang rumah kita ada belaka. Dia pun tengok, pun tikak, comel tu buaya haji tu, kata molek tu buaya haji. Maka hukumnya haram. Comel tu butuh bilah, kata molek, maka hukumnya haram. Tak boleh. Faham tak? Maksudnya kalaulah berhadapan dengan orang puan yang halal kahwin, aurat seluruh tubuh. Yang kata pusat lutut tu dalam semayang, sama dengan orang lelaki dan sama perempuan yang haram kahwin dengan kita. Baik. Dan jika ada seseorang laki-laki tadi dalam khalwat, kalau hidup seorang, sunyi diri, duduk bilik seorang je, maka 2 kemaluannya, auratnya tutup, 2 kemaluan, kubur dan lubur je. Bukan spender macam Spiderman, apa? Ada masalah lah. Ni dalam masalah, dia duduk seorang diri, duduk bilik, berkhalwat, duduk seorang, tak ada orang lain dah. Dia panas sangat, mesti panas ni, berapa baju pakai spender haji. Tak apa. Auratnya
dua kemaluan, kubur dan dubur. Dosa. Baik. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurat. Hasil bagi orang lelaki 3 aurat lah kita sebut tadi. Aurat yang pertama, aurat dalam semayang, pusat dan lutut. Sama dengan orang lelaki, pusat dan lutut. Sama dengan orang perempuan yang halal kahwin, pusat dan lutut. Yang kedua, kalau sama dengan orang perempuan yang halal kita kahwin, seluruh tubuh wajib tutup. Yang ketiga, kalau kita berkhalwat, maksudnya kita bersunyi diri, seorang diri je, dalam bilik. Aurat kat mana? 2 kemaluan kita je. Kubur dan tubuh, tutup waktu, memadai dah. Faham tak? Cukup dah tu. Maka kesimpulan kabur kita orang lelaki ni, aurat kita 3 jenis, 3 bahagian. Daklah jangan pula kita faham aurat kita ni pusat dan lutut. Betul dah tu. Pusat lutut ni dalam bab semayang. Bab duduk luar tak boleh. Kena tutup seluruh tubuh. Baik, itu saja. Kemudian martabat yang kedua, aurat perempuan yang hamba orang, iaitu jika adik dalam semayang atau dalam khalwat yang bersembunyi diri, atau pada hadapan dengan perempuan yang mahram sama-samanya, atau dengan sama-sama perempuan, maka iaitu barang antara pusat dan lututnya. Ini orang perempuan hamba orang. Orang perempuan hamba orang ni aurat dalam semayang pusat dan lutut. Maknanya dia dah orang lelaki kau. Tutup pusat lutut, Allah Akbar, sah semayang dia. Ni hamba orang. Dia bersunyi berkhalwat, aurat dia pusat dan lutut juga. Duk sama dengan orang mahram, orang yang hal kahwin, adik-beradik dia katakan. Dia lelaki, dia orang puan, tapi puan ni hamba orang. Maka aurat ni pusat dan lutut. Kemudian sama-sama orang puan, pusat dan lutut juga. Ni aurat hamba. Orang puan jenis hamba. Kabur kita ni kalau jumpa dengan orang untuk aurat ni, jenis hamba ni. Faham? Itulah kita pergi bandar, pergi mana, keluar pada rumah, tiba-tiba tengok orang puan untuk aurat. Dia dah aurat. Ni jenis hamba orang. Sebab apa? Sebab hamba orang ni aurat dia tutup pusat dan lutut je. Tutup pusat lutut je. Dedah, serbai, rambut-rambut. Ni hamba orang. Aurat dia pusat lutut je. Baik. Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki yang ajnabi, maka itu sekalian badannya. Kalau bersama dengan lelaki yang halal kahwin dengan dia, aurat seluruh tubuh juga. Aurat seluruh tubuh. Ni bahagian yang kedua. Baik. Bahagian yang ketiga, aurat perempuan yang merdeka. Yang ketiga ni aurat perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka macam bini kita tu lah, macam anak kita. Nak aurat merdeka orang negara ni, Iaitu aurat dia nya sekalian badannya, melainkan mukanya, 2 tapak tangannya. Aurat dia seluruh tubuh. Seluruh tubuh, melainkan muka dan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan ni masuk wak depan, wak belakang. Jadi dimaafkan. Muka kawasan ambil wuduk tu, tutup belakang sampai bawah. Ni boleh dedah. Sampai tapak tangan depan dan belakang. Ni dimaafkan. Boleh dedah. Lebih pada ni, terbuka lain pada wak ni, maka hukum haram. Dosa. Ni dosa besar ni. Tu aurat ni. Tuang-tuang baru ni tengok cerita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Belah rejak baru ni. Ada cerita pada kita. Ustaz sebut, guru sebut, Nabi sebut dalam hadis. Macam mana Nabi masuk neraka, dapat gambar kat ahli neraka. Ada setengah ahli neraka malaikat bakar ikat rambut ke atas, api neraka bakar kat dubur. Lalu tanya sebab apa jadi gini wahai malaikat? Malaikat kata ni orang puang hidup tadi dulu tak untuk aurat. Nak kabur untuk aurat ni balasan gitu. Lepas tu kita kan kena suruh bini kita jadi gitu pula. Anak kita jadi gitu. Masuk neraka kena bakar pakai kat tu. Ini gambaran yang Nabi sebut tentang bagaimana ahli-ahli neraka. Lepas tu kita ni sebagai suami, sebagai tok lelaki, tanggungjawab. Tengok bini kita biar berpakaian senonoh, pakaian molek, tutup aurat, kena kabur. Anak kita juga. Janganlah, sebab kalau kita nak nasihat, kita dihukum sebagai orang yang dayus. Orang dayus ni tak boleh masuk syurga. Bukan kita gamak suruh bini kita kena bakar api neraka. Nabi sebut, Nabi cerita, Nabi gambar orang. Aku nampak dah, Nabi kata dalam tanda aku. Bagaimana ahli neraka ni Nabi sebut seorang-seorang. Wak ni kena gini, wak ni kena gini, wak ni kena gini. Nak supaya jangan kita masuk neraka Allah SWT dengan amalan yang kita buat atas dunia ni, yang menyebab kita mendapat derhaka, mendapat sesaan daripada Allah SWT. Maka sebab tu aurat orang puan yang merdeka ni seluruh tubuh dia. Malaikat kok 2 tapak tangan, muka dan juga 2 tapak tangan. Waktu je boleh dedah. Walai tutup belaka. Tutup belaka.
Jika ada ia dalam semayang, dalam semayang pun tutup. Mereka ada satu pandangan ulama masalah tapak kaki dia dalam semayang ni, mazhab Maliki kata tak dinamakan aurat dalam semayang. Ni mazhab Maliki saja. Sebab tu kalau kita di Mekah ada orang puan Arab, apa orang belah nun lah, dia semayang tiba-tiba berdedah kaki dia tu. Tu dimaafkan. Sebab mazhab Maliki tapak kaki ni dalam semayang tak dianggap aurat bagi puan lah. Tapi jumhur ulama kata aurat belaka. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki juga. Tapi luar semayang aurat lah. Situ ada khilaf sikit. Baik. Maknanya dalam semayang aurat seluruh tubuh melainkan muka dua tapak tangan. Dan jika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, kalau orang puan tu sama dengan orang lelaki ajnabi, laki-laki yang boleh kahwin dengan dia, sepupu dia katakan. Sama dengan dia tu. Maka iaitu sekalian badannya macam tadi juga, seluruh tubuh aurat tutup. Seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Dan jika berhadapan dengan sama-sama perempuan atau dalam khalwat, dalam bersunyi diri, atau pada hadapan laki-laki yang mahram, yang haram kahwin, maka iaitu barang antara pusatnya dan lututnya. Orang puan yang merdeka hidup sama-sama orang puan, hidup sama-sama dia, maka aurat kat mana? Antara pusat dan lutut ditutup. Ataupun dia berhadapan, berhadapan ataupun dia berada dalam khalwat, dalam bilik sunyi diri, seorang diri, tak ada temu orang lain, seorang diri dia je, maka aurat dia antara pusat dan lutut juga. Ataupun berhadapan dengan orang lelaki yang mahram, orang lelaki yang haram kahwin, contohnya sama ayah dia, dengan anak dia, adik-beradik dia yang haram kahwin lah. Ataupun kita sebut tadi, haram dia sujud 3 golongan tadi, nasab, radha'ah, berambil-ambilan. Maka aurat dia antara pusat dan lutut. Boleh faham tak? Maksudnya semayang aurat seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Kali dia bersama dengan orang yang haram kahwin, orang lelaki, maka pusat lutut. Sama-sama puan, pusat dan lutut. Ataupun duduk dalam tempat berkhalwat, tempat bersunyi diri dalam bilik dan sebagainya, pusat dan lutut juga. Ni aurat dia. Tapi kalau bersama dengan orang lelaki yang halal kahwin, seluruh tubuh melainkan muka dan dua tapak tangan. Baik. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafirah, kemudian kalau orang puan yang merdeka ni duduk sama dengan orang puan yang kafir, sama-sama puan tapi Islam dok Islam, macam mana? Iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerja. Mana kabarnya kena boleh bukanya barang anggota yang kita guna untuk waktu bekerja. Ulama kata muka dan dua tapak tangan juga. Wak ni boleh dedah, wak lain dia tutup belaka. Faham tak? Maksudnya orang puak Islam sama dengan puak kafir, maka dia buka aurat mudah-mudah. Sebab tu haram kalau bini kita pergi bersih rambut ke orang kafir, walaupun sama-sama puan. Dia cuci rambut salon tu, pergi ke orang kafir, orang puan kita buka dedah aurat, maka tak boleh, hukumnya haram. Dia faham tak? Tak boleh juga. Sebab aurat sama-sama dia walaupun puan tapi bukan Islam. Maka kata ulama beda anggota yang kita guna untuk waktu bekerja. Sekerja tangan. Muka takut muka. Awak tu lah. Awak lain tak boleh tutup juga. Ni nak khabar 3 martabat. Bab anggota bab aurat ni, terutama kita belajar dalam bab semayang ni lah. Wajib kita tutup supaya semayang kita ni sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kalau kita guna pakaian yang haram, itu aurat sah tak mayang kita, itu khilaf ulama. Guna baju kena kain pelekat, tapi baju kain pelekat ni perkara yang haram. Contoh kita curi kain orang. Kita curi kain orang, kita ambil kain orang tanpa pengetahuan tuang dia, tanpa keizinan tuang dia, maka menurut pandangan mazhab Maliki, Hanafi, semayang sah tapi guna tu hukumnya makruh tahrim. Semayang sah tapi hukumnya makruh tahrim. Sebahagian pendapat ulama kata tak sah semayang dia. Sebahagian pendapat ulama kata semayang kalau kita guna pakaian yang haramkan maka tidak sah. Tak sah. Tak sah semayang tu. Sebab ada hadis riwayat oleh Ibnu Umar, man ishtara syauban bi ashratin darahim fa fihi dirhamun haramun
lam yaqbalullahu lahu salatan ma dama alai. Nabi kata barang siapa yang membeli satu pakaian harganya 10 dinar, 10 ringgit lah kita kata, pakaian ni 10 ringgit atau mungkin pelekat 10 ringgit. Wa fihi dalam 10 ringgit itu dirhamun haramun, ada seria je yang haram. Dalam 10 ringgit itu ada RM1 yang haram. Mana RM9 halal, wa RM1 ni haram, syubhat. Lam yaqbalullahu lahu salatan ma damai. Allah Taala tak menerima semayang dia selama mana dia memakai pakaian tersebut. Faham lagi? Selama mana pakai pakaian tu, maka tu tak terima. Selama mana pakai. Sebab apa? Dalam kita beli pakaian tu ada RM1 daripada duit yang diharamkan. Dah. Berdasarkan hadis ni lah, ulama-ulama tasawuf sebut, kalau kita buat ibadat dalam rumah kita, yang mana rumah kita waktu kita bina tu hasil sedikit daripada perkara yang haram, maka semua amalan kita Tuhan tak beri pahala. Faham tak? Suti rumah RM300,000 buat rumah. Dalam RM300,000 tu ada seria duit yang diharamkan. Imam Ghazali kita, benda kita buat ibadat dalam rumah tu sah, tapi pahala Tuhan nak beri. Ngaji tak boleh benda, semayang tak boleh benda, zikir tak boleh benda. Sebab apa? Ada hasil yang dia haram dalam rumah tu. Ataupun sebanyak-banyak suti rumah tu ada suti batu. Waktu kita ikat catung jadi rumah tu hasil dia bersyubhat atau perkara yang haram. Maka kata Nabi, lam yaqbalullahu lahu salatan ma dama alai. Allah Taala menerima semayang dia selama mana dia duduk dalam rumah tersebut. Faham tak? Lepas tu nak kabarnya kita orang Islam diajar supaya biar bersih. Makanan bersih, halal, minuman bersih, halal, pakaian pakai halal. Sebab tu dalam konsep hidup Islam diajar oleh agama biar ada sifat qanaah. Jangan ada sifat tamak. Ada sifat tamak tu lah kita melampaui hukum tu. Nak benda, nak juga, halal haram tak kira. Yang penting aku nak. Sebab tu Islam buat sakat tang hidup dia berqanaah, bersyukur, sabar. Qanaah apa dia? Memadai dengan apa yang ada. Tuhan bagi banyak ni, syukurlah banyak ni. Apabila kita sifat tamak tu, nak juga tu. Nak. Tak kira halal haram tak kira lah. Yang penting aku nak umur besar ni. Yang penting aku nak kereta besar ni. Yang penting aku nak harta banyak ni. Nak pitih banyak ni. Langgar apa Tuhan tu? Kita tak sedar, akhirnya kita akan mati juga Allah Ta'ala. Hidup atas dia sementara je. Lama-lama 70 tahun, 80 tahun. Bila ni tak ada 80 tahun. Seorang tu je ada. Tu pun Tuhan pilih je tu. 90 lebih tu lah. Tu Tuhan pilih. Kebanyakan ada apa? 60 mati. Pas 60 mati, tak guna skapeng. Akhirnya masuk neraka. Sebab tu kita peringat. Kerja buat kerja peringat molek. Nak buat benda-benda, biar mikir jejak sampai ke akhirat. Aku buat benda ni guna akhirat aku. Aku buat benda ni guna akhirat aku. Tu baru betul. Puasa orang yang beriman. Sebab kita ni hidup ni sementara je. Sudah guna pun akhirat kita. Hebat guna, senang guna, pakak besar guna pun sudah akhirat. Sebab tu dia nak buat biar mikir lajak sikit. Jangan mikir untuk esok, untuk lusa, untuk bulan depan, untuk minggu depan. Lajak sampai ke akhirat. Benda betul tu ni. Sudah hang guna ni, syurga ke neraka, pahala ke dosa. Biar jadi begitu. Barulah kita termasuk dalam golongan orang yang hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bermula mengetahui akan kafiat semayang, iaitu baru mengetahui akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan sunatnya. Dibeza dengan tiap satu itu daripada yang lainnya adalah menjadi wajib bagi orang yang mengerjakan semayang. Kemudian tahu segala kafiat semayang. Tahu kafiat semayang. Tahu macam mana rukun-rukun semayang tu. Sebelum semayang syak lagi, kena tahu rukun semayang. 13 perkara. Syarat sah semayang, syarat wajib semayang. Kena tahu belaka. Boleh beza antara sunat dan juga wajib. Boleh beza. Boleh beza. Barulah semayang kita sah. Kalau tak sah. Wisalam orang tanya, rukun dia berapa dia jawab. Tanya awak ni rukun ke sunat dia jawab. Maka semayang itu tak pakar. Ini dia ada perkara yang mensahkan semayang. Selain daripada kiblat, selain daripada berwuduk, selain daripada menghadap kiblat, selain menutup aurat, yang antaranya ialah kena tahu kafiat semayang. Sebab tu nak kabar sama-sama sebut, baru kena ngaji dalam bab ni, kena ngaji. Dan buat ibadat kena ngaji. Jangan jahi, jangan pok turuk. Kalau kita pok turuk, ibadat kita tak sah. Ulama kata kena tahu.
Sebab tu kalau tuan-tuan ngaji kitab Sulam Musubiang lagi teruk. Sulam Musubiang dia nak istiqra' rukun tu 13 kena ingat mula takbiratul ihram sehingga salam. Karangan Imam Al-Faqazi Imam rahimahullah taala. Dia kata mesti. Lagi teruk pandangan ni. Akad takbir man insya Allahu akbar kena mulazamah 13 hukum tu. Berhenti dah berhenti salam kayak gini. Bau sah. Tapi kalau dia ingat tak sah. Ni tarjih ijtihad dia. Lagi teruk. Cuma kita guna pendapat ulama ramai. Dia kata tak apalah kita mulazamah pun. Yang penting kita boleh beza antara wajib tak wajib, rukun tak rukun, sunat tak. Tu sah tak. Tapi kalau guna pandangan Al-Imam Al-Ghazi ni lagi teruk. Mana kabul akad takbir tu mesti ikrar 13 hukum tu. Apa dia? Sehingga selesai sembahyang. Kalau tak sah. Tu nak kabul kena belajar. Kan kita nak sembahyang kita 30 tahun, 40 tahun tak sah. Pada sembahyang ni ibadat yang sah dalam Islam. Mula-mula akan dihitung dihisap pada hari kiamat bab sembahyang. Tiba-tiba sembahyang tak pakai. Nak ambil. 40 tahun tunggang tunggih. Tiba-tiba Tuhan tak terima bayar kita. Pahala tak rugi. Apa? Bab tak sah. Ini memerlukan kepada pembelajaran, pengajian, dengar, ngaji, tajuk supaya kita fahamlah bab ibadat ni dan kita baiki ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wallahu a'lam. Sebelum perkara yang batalkan sembahyang, kita akan bincang bab perkara yang batal sembahyang pula. Wallahu a'lam. Soalan tak? Kalau penyaman tengok kalau penyaman atas sifat Islam, atas kaedah Islam tak apa Kalau ada perkara yang berkait dengan penharaman, kalau mengikut pandangan ulama tasawuf tak boleh sebab tu kita sebut tadi tu berqanaah tu. Cuma adalah pandangan ulama sebut kalau tidak ada kemampuan kita dalam keadaan sehingga menyebabkan jadi taduk tempat kediaman, ada pandangan kata mengharuskan, tapi dia mesti berniat nak keluar dari keadaan ni yang akan bertaubat Allah Taala, lepas tak ulang lagi. Tak ulang lagi. Tapi kalau buat ulang-ulang tu tak jadi Maknanya dia terpaksa berhutang nak tempat kediaman, sesah. Lepas tu berhutang pula orang lain pula. Ni tak boleh. Yang ulama kata boleh pula, dia wajib bertaubat lepas pada tu. Dan ikhlas pada hati dia takkan ulang dah. Sebab orang terpaksa. Dia faham? Tapi kalau sesah ni buat penyamak apa? Umur kerja pula. Ni tak boleh. Ni ijma' kata haram. Kalau ikut pandangan tadi, maknanya terpaksa juga. Maknanya dalam penyamang tu berlaku komisioner katakan. Tak boleh dah, tak boleh pusing dah. Mesti terlibat kat orang ribat juga. Ada ulama kata harus, tapi lepas tu kena bertaubat. Taubat cara jangan ulang balik. Jangan ulang. Ulang tak boleh tu. Ulang tu tak boleh. Ini pandangan yang kedua lah. Jadi Buat tak dengar. Cucu tiri. Cucu tiri pun ya. Dia cerita sikit apa tiri. Kita lepas tu anak tiri. Anak tiri ya. Anak tiri apa dia anak? Anak tiri kita nikah dengan anak kita tau. Ke mana? Tak apa tiri. Cucu tiri. Kita nikah dengan janda. Bini kita ada anak. Lepas tu anak dia tu nikah dia gini. Kalau nikah dengan janda ada anak ni, anak tu dinamakan anak tiri kita tu apabila kita jimak dengan mak dia. Maka berlakulah anak tiri. Tapi kalau kita dalam jimak lagi, maka anak tu tak anak tiri. Contohnya nikah dalam jimak lalu pisah. Contoh. Maka anak tu anak tiri kita. Dihukumkan tirinya berlaku jimak. Lepas jimak, maka anak tu anak tiri lah. Maka ada anak tiri dengan kita, batal tak sembahyang? Batal tak? Tak batal. Maka hukum sama tu. Hukum sama lah. Syaratnya berlaku jimak tak berlaku jingok, tak lama sebagai anak tiri.
Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aghnini bil ilmi wa zina minal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma jahazna jamma marhuma wa tafattafan ma'suma wa la taj'al mimman syaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.